Bonjour à tous et aux étudiants de français. J'espère que vous irez bien toujours, notamment dans cette situation de pandémie. Ce que vous regardez dans votre écran, nous allons discuter sur la matière de l'unité 3 et pour cette séance, vous allez apprendre à situer un lieu sur un plan ou sur une carte, indiquer une direction et indiquer un moyen de transport. Jadi setelah kemarin kita melaksanakan UTS, hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-9 dan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah unité 3. Di dalamnya yang akan dibahas adalah bagaimana kalian menempatkan atau mengetahui letak suatu objek, baik dari sebuah peta maupun dari tempat petunjuk lainnya yang menunjukkan letak suatu benda. Kemudian bagaimana kalian menunjukkan sebuah arah dan cara bepergian dengan menggunakan sarana transportasi. Tentunya kesemuanya ini, ketiganya menggunakan bahasa Prancis yang akan dihubungkan dengan grammaire. Yang akan kita fokuskan adalah seperti apa grammaire penggunaannya untuk menunjukkan ketiga materi ini yang ada di unité 3. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya kalian bisa membuka pada halaman 34, 34, pour ouvrir l'unité 3 à la méthode de français taxi 1. Baik, unité 3 dengan leçon 9 ya, di sana sudah ada leçon 9, kita perbesar terlebih dahulu. Voilà. Sudah ada judul appartement à louer dengan contoh dokumen berbentuk email. Ya, di sana ada dokumen dengan beberapa tulisan di dalamnya yang merupakan email. Selain itu juga ada gambar, ada keterangan, ada gambar, dan di halaman sebelahnya juga masih terdapat gambar. Seperti biasa, untuk grammaire yang akan dibahas akan selalu yang berhubungan dengan gramatika. Berikut juga dengan latihannya yang akan dibahas adalah yang berhubungan dengan materi grammaire. Ya, kita bahas terlebih dahulu dokumen yang ada di sini ya. Sambil membahas, sambil saya bacakan terlebih dahulu untuk kemudian bisa kalian ikuti atau kalian praktekkan untuk meningkatkan kemampuan membaca kalian di rumah. Appartement à louer de local loisir @clubinternet.fr ARS Oisson @wanadoo
Monsieur, l'immeuble est au coin de la rue Victor Hugo et de la rue Michelet. C'est un immeuble récent avec un parking. L'appartement est au 3e étage avec ascenseur. La cuisine est à gauche de l'entrée. En face de la cuisine, vous avez les toilettes et une salle de bain avec une douche. La chambre est au bout du couloir. À droite, il y a un lit et un bureau avec une chaise. À gauche du couloir, il y a le salon. C'est calme. Vous avez 2 placards dans l'appartement. Meilleures salutations, Alain Doguer, responsable de l'agence locale loisirs. Voilà, ini adalah contoh email mengenai deskripsi sebuah gedung apartemen yang mungkin akan ditempati oleh seseorang. Mari kita lihat terjemahannya ya dengan seksama. Appartement à louer ini bisa diartikan menjadi apartemen yang akan disewakan. Atau lebih sederhananya, penyewaan apartemen. Biasanya kalau yang kita lihat di sekitar wilayah dekat kampus itu ada banyak flyer atau tulisan yang biasa dibuat di whiteboard atau kardus, biasanya tertuliskan menerima kos. Nah, ini juga termasuk seperti itu ya. Ada penyewaan apartemen, maksudnya ada apartemen yang kosong untuk disewakan. Dikirim oleh Lokal Loisir kepada RS Oisson. Pesan yang pertama kita lihat di sana dibuka dengan Monsieur, Tuan atau Bapak. Tuan ya, lebih baik Tuan. L'immeuble est au coin de la rue Victor Hugo et de la rue Michelet. Gedung berada di, au coin ini adalah di sudut atau ujung jalan. Terletak di ujung jalan Victor Hugo dan Michelet. C'est un immeuble récent avec un parking. Gedungnya ini adalah gedung baru, gedung terbaru dengan fasilitas parkir. L'appartement est au 3e étage avec ascenseur. Apartemennya ini berada di lantai 3 dengan menggunakan lift. Lift itu adalah ascenseur, sedangkan kalau menggunakan tangga, maka yang dituliskan akan menjadi escalier. La cuisine est à gauche de l'entrée. Dapurnya berada di sebelah kiri dari pintu utama. L'entrée adalah pintu masuknya, bukan pintu utama, pardon. En face de la cuisine, vous avez les toilettes et une salle de bain avec une douche. Di depan dapur, Anda akan melihat atau Anda akan bisa langsung menuju toilet dan kamar mandi dengan shower. Karena biasanya di luar itu ada kamar mandi dengan bathtub atau shower ya. Lalu berikutnya, la chambre est au bout du couloir, à droite.
Il y a un lit et un bureau avec une chaise. Kamar terletak di ujung lorong atau selasar koridor. Kemudian di sebelah kanan terdapat tempat tidur dan sebuah ruang kerja dengan kursinya. À gauche du couloir, il y a le salon. Di sebelah koridor, di sebelah lorong, ada ruang tamu. Atau bisa juga dipakai sebagai ruang keluarga ya. C'est calme, sangat nyaman, sangat tenang. Vous avez deux placards dans l'appartement. Anda memiliki 2 lemari di apartemen sebagai fasilitasnya juga. Meilleure salutation, salam. Alain Doger, responsable de l'agence locale loisir. Penanggung jawab agensi lokal loisir. Voilà, berarti lokal loisir ini adalah nama agensi, bukan nama perseorangan. Jadi dari contoh email ini sudah terlihat jelas yang akan dipelajari adalah bagaimana mendeskripsikan tata letak sebuah ruangan yang ada di sebuah rumah, apartemen, ataupun gedung. Selain itu juga harus dapat menggunakan penunjuk tempatnya, misalkan berada di sebelah kiri, sebelah kanan, di ujung, atau di dalam, untuk memberikan rincian dalam menunjuk tata letak ruangan tersebut. Kalau di dalam materi sebelum UTS kemarin, kita sudah mempelajari benda-benda dengan tata letak di atas, di bawah. Nah, ini adalah bagian berikutnya ya. Tentu saja ini masuk ke dalam préposition de lieu. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Voilà, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ya, sebelum mengerjakan latihan seperti biasa yang dibahas di sini adalah kotak gramernya ya. Kita lihat yang pertama sudah ada les pronoms toniques au pluriel. Sebelumnya sudah dibahas pronom tonik au singulier. Ada apa saja pronom tonik? Mari kita lihat secara lengkap di halaman 127. Voilà. Atau ya, jadi inilah penampakan dari la table de pronom. Sebenarnya di sini sudah lengkap pronomnya, ada pronom tonik, sujet, réfléchi, COD, COI. Yang sudah kalian pelajari adalah pronom sujet ya, dan pronom tonik. Untuk pronom lainnya akan kalian temukan sepertinya pada semester kedua ya. Pronom tonik sama halnya seperti pronom sujet karena memang disesuaikan dengan pronom sujet. Il y a 6 ya, terdapat 6 pronom tonik. Ada moi untuk je, toi untuk tu, lui atau elle, lui untuk il dan elle dengan sujet yang sama juga untuk elle. Nous untuk nous, vous juga sama untuk vous, untuk mereka laki-laki jamak, dan mereka perempuan jamak. Jadi baik laki-laki maupun perempuan menggunakannya khusus untuk yang pluriel.
Di bawahnya ada catatan, on utilise la forme tonique. Kita menggunakan format atau penggunaan pronom tonik ini pour renforcer le pronom sujet. Untuk menguatkan pernyataan dari pronom sujet. Sama halnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pronom tonik ini digunakan untuk dua peristiwa. Yang pertama untuk penguatan terhadap pronom sujet, dan yang kedua ini untuk hampir seperti kepemilikan, tapi tidak dikaitkan dengan benda ya. Nah, maksudnya adalah ini yang digunakan setelah preposition. Yang pertama, sudah ada kalimat moi, je parle, et lui, il écoute. Di sana ada penekanan, penguatan terhadap sujet, je, dan il. Moi, saya berbicara. Saya yang berbicara. Dan dia yang mendengarkan. Kemudian, après une préposition, ils mangent chez eux. Mereka makan di rumah mereka. Tidak mungkin kan mereka makan di rumah orang lain tanpa ada ceritanya. Karena ini masih monoton, ceritanya satu arah, maka e-nya ini pasti dimaksudkan untuk sujet il ya. Mereka makan di rumah mereka sendiri. Jadi yang perlu diingat untuk penggunaan pronom tonik ini adalah dua fungsi, yaitu penguatan pronom sujet dan penggunaannya setelah preposition. Seperti apa preposition? Preposition itu seperti kata depan ya. Ada chez, ada donc, kemudian ada juga sur, su. Nah itu termasuk ke dalam preposition. Walaupun kata detailnya adalah, istilah detailnya adalah preposition de lieu ya. Preposisi tempat yang menunjukkan tempat. Jadi jika pronom tonik sudah diletakkan setelah preposition, maka dia masuk ke dalam penguatan yang kedua. Sebenarnya dalam penggunaannya pada struktur kalimat bahasa Prancis, kita tidak akan melihat bagaimana caranya menguatkan sebuah sujet ataupun menempatkannya setelah preposition. Semua akan berjalan natural. Ketika dirasa yakin, kita akan menggunakan pronom tonik. Sama halnya ketika saatnya nanti kalian disuruh membuat kalimat, itu saya yang membuat kue. Maka di sana sudah harus menggunakan pronom tonik. C'est moi qui fais le gâteau. Nah, seperti itu ya, ada penekanan. Pada pronom tonik sendiri ini, yang paling dimudahkan, kita tidak harus menghubungkannya dengan konjugasi verba ya, melainkan hanya menghubungkannya dengan pronom sujet, karena pronom tonik memang berkaitan dengan pronom sujet. Berbeda dengan pronom sujet, kemudian pronom réfléchi seperti yang kalian lihat di layar, pronom COD, COI, non ya. Pronom sujet dan pronom réfléchi ini berkaitan dengan konjugasi verba. Maka pada pronom tonik sudah seharusnya kalian lebih memahami dengan mudah. Kemudian berikutnya setelah pronom tonik, kita kembali lagi.
Ya. Berikutnya adalah preposition plus nom. Preposition plus nom ini maksudnya seperti yang tadi sudah kita sebutkan sebentar ya, adalah preposisi yang menunjukkan sebuah benda, yang menyatakan sebuah benda, atau lebih tepatnya dihubungkan dengan letak sebuah benda ya pada pembahasan materi kali ini. Mari kita lihat yang pertama di sana sudah ada preposition de lieu. En face de la cuisine, vous avez la salle de bain. La chambre est au bout du couloir. Vous avez deux placards dans l'appartement. Ketiga kalimat ini sudah dibahas pada halaman sebelumnya. Di depan dapur, Anda memiliki ruang mandi atau kamar mandi. Kamarnya berada di ujung koridor. Anda juga difasilitasi atau memiliki 2 lemari di dalam apartemen. Selain kata yang bercetak tebal, preposition lainnya adalah seperti avec, pour. Nah, contoh kalimatnya seperti di bawah ini. Je cherche un appartement avec 2 chambres pour ma fille. Saya mencari sebuah apartemen dengan 2 kamar untuk anak perempuan saya. Jadi preposition itu tidak hanya preposition de lieu, ada juga preposition sebagai kata penghubung atau juga kata depan ya. Silahkan kalian cari lebih detail ada apa saja preposition français di Google atau di media lainnya, karena itu sangat mudah untuk ditemukan ya, dan dapat menambah pengetahuan kosakata bahasa Prancis kalian. Untuk preposition de nom, untuk preposition de lieu, pada proses atau pada penggunaannya untuk di dalam satu kalimat, cukup diletakkan sebelum kata benda yang akan digunakan. Contohnya seperti yang ada di sini, en face de. Kata bendanya adalah la cuisine. Nah ya, en face de la cuisine. Lalu kemudian ada au bout du couloir. Dan ada dans l'appartement. Yang perlu diperhatikan dari preposition de lieu ini, jika kalian menemukan preposition de lieu yang diakhiri dengan kata de, maka setelah itu harus ditambahkan jenis kelamin atau genre dari kata bendanya. Jadi jangan sampai en face de cuisine ya, itu tidak boleh, harus disertakan terlebih dahulu artikelnya atau jenis kelamin dari si kata bendanya. Semuanya sama, berlaku juga untuk preposition yang lainnya. Coba lihat, ada au bout du couloir, du ini adalah de ditambah le, maka menjadi du ya. Yang akan kalian temukan itu seperti ini, de la untuk feminin, lalu de le ini karena tidak diperbolehkan dalam hukum gramatika bahasa Prancis, maka akan berubah menjadi du untuk maskulan. Kemudian kalau jamak seperti biasa ada d ya. Nah ini ya yang harus kalian ingat.
Untuk de la adalah kata benda yang feminan, lalu du untuk yang maskulan, dan de untuk yang jamak. Kemudian berikutnya, mari kita lihat, karena di sini terbatas, kita lihat ada apa saja lagi préposition de lieu yang bisa kita temukan untuk kaitannya dalam pembelajaran bahasa Prancis. Ya, di sini sudah ada les prépositions de lieu que vous pouvez trouver au site frenchinnormandie.com. Di sana sudah jelas ya, sudah ada beberapa preposition de lieu yang sebenarnya juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelum UTS. Ada devant untuk depan, derrière untuk belakang, sur di atas sesuai dengan emoji-nya, sous di bawah, à droite kanan, entre di tengah, en face de di hadapan ya, hampir sama dengan di depan, lalu ada à gauche di kiri, dan dong atau dedong ini adalah di dalam. Mari kita lihat tayangan materinya. Oke, sebentar. Ya, kita mulai saja. Silahkan perhatikan dengan baik. Les prépositions de lieu. Sur. Sous. Au-dessus de. Au-dessous de. Dans. Devant. Derrière. Entre. À côté de. Près de. Loin de. Contre. Autour de. À gauche. À droite. Voilà, ce sont les propositions de lieu ya, lebih komplit dibandingkan yang kita temukan di materi atau di taksiang. Voilà, ini adalah bagian dari exercice s'entraîner ya, latihan atau pratik. Silahkan simak baik-baik, lalu jika kalian sudah mengetahui jawabannya, sebagai nilai tambahan, boleh kalian ketikkan jawabannya di kolom komentar ya. Voilà. Les fleurs sont point de suspension le vase. Di sana di bawahnya juga sudah ada
terjemahan dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Inggris. Kira-kira jawaban yang tepat apa? Les fleurs sont point de suspension le vase. Bunga-bunga terletak di titik-titik vas bunga. Bisa kalian lihat di sini ya. Yang dimaksud adalah bunga ini karena tidak ada lagi bunga lainnya di ruangan ini. Lalu kira-kira bunga ini terletak di mananya vas bunga? Silahkan jawab dalam bahasa Prancis. Ketikkan jawabannya di kolom komentar, tetapi jangan di-submit terlebih dahulu atau boleh kalian simpan terlebih dahulu karena masih ada eksersis atau question lainnya ya. Kemudian berikutnya, le ballon est point de suspension la table. Ballon, point de suspension la table. Ballon ini adalah bola. Kira-kira terletak di mananya meja? Silahkan ketikkan jawabannya, lalu berikutnya l'horloge est point de suspension le mur. Jam dinding terletak di sebelah mananya dinding ya. Lihat baik-baik, kira-kira di mana jawabannya. Bola ini sudah nomor yang ketiga, kemudian yang keempat. Le livre est point de suspension la table. Buku terletak di sebelah mananya meja. Bisa dilihat ya, kembali lagi di layar kalian. Kira-kira bahasa Prancisnya apa? Untuk penempatan atau posisi dari si buku ini. Berikutnya adalah le vase. Le vase est point de suspension la lampe. Vas bunga terletak di mananya lampu. Lampu yang ini ya. Jika sudah kalian ketahui bahasa Indonesianya, maka silahkan artikan dalam bahasa Prancis dan tulis jawabannya. Berikutnya adalah le chat est point de suspension fauteuil. Kucing terletak di sebelah mananya kursi ya atau sofa. Berikutnya adalah le chat est point de suspension la chaise. Kucing ini terletak di sebelah mananya kursi ini ya. Tadi sofa, lalu keduanya adalah kursi ini. Kemudian berikutnya la lampe est point de suspension le livre et le vase. Lampu terletak di sebelah mananya buku dan vas bunga. Kira-kira apa bahasa Prancisnya? Silahkan dituliskan jawabannya. Lalu berikutnya, la table est point de suspension le tapis. Meja terletak di sebelah mananya karpet. Ini meja dan ini karpet. Berikutnya, le tapis est point de suspension la table.
Sekarang dibalik ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya meja di sebelah mana ya? Karpet. Sekarang karpet di sebelah mananya meja. Berikutnya la chaise est. Nah, posisi kursi ini ada di mana kira-kira? Tanpa harus memedulikan objek yang lain, kalau kita hilangkan yang lainnya, kira-kira kursi ini terletak di sebelah mana? Berikutnya, le fauteuil est, sama seperti halnya kursi tadi, fauteuil ini sofa terletak di sebelah mana? Voilà, c'est tout pour la matière des propositions de lieu. Kita lihat berikutnya. Kita kembali lagi ke materi yang ada di taksi ang. Jadi ketika kalian sudah mengetahui jawaban yang ada di video tadi, silahkan submit, silahkan komentar di kolom komentar untuk dijadikan sebagai nilai tambahan. Kemudian berikutnya adalah interrogation avec ou. Kalimat tanya dengan menggunakan u. U ini identik dengan pertanyaan yang ditunjukkan untuk menanyakan di mana. Mari kita lihat kalimatnya. Où sont les placards? Di manakah lemari-lemari itu? Jawabannya adalah dans la chambre. Ada di dalam kamar. C'est où? Di mana itu? C'est par là. Itu loh di sebelah sana. Ça se trouve où? Jadi itu ada di mana? À côté de chez vous, di sebelah atau di samping rumah Anda. Jadi pertanyaan U ini pasti akan berhubungan dengan préposition de lieu. Pada intinya, ketika kalian menanyakan suatu letak, pasti akan menggunakan U ya. Seperti biasa, formatnya ketika ingin menyusun sebuah pertanyaan, diawali dengan kata tanyanya, baik combien, comment, sekarang ada U, atau quel, qu'est-ce que, kesemuanya akan diletakkan di awal, kemudian ditambahkan dengan verba yang ditanyakan dan juga nominalnya atau kata bendanya. Kalau kita lihat ke sebelahnya, sudah ada savoir dire, tahu bagaimana cara mengucapkan. Ini akan membantu kalian untuk menjelaskan letak suatu tempat dari sebuah peta. Situer un lieu sur un plan. La salle de bain est en face de la cuisine. Kamar mandi terletak di hadapan dapur atau berhadapan dengan dapur. La chambre est au bout du couloir à droite. Kamarnya ada di ujung koridor di sebelah kanan. L'immeuble est au coin de la rue. Gedungnya ada di sudut atau ujung jalan. Nah, kalimat ini bisa membantu kalian untuk menyusun kalimat yang berkaitan dengan menunjukkan arah atau letak sebuah benda ataupun letak alamat ya. Kemudian yang kedua ada s'informer sur un lieu. Memberikan informasi mengenai sebuah tempat. Ini adalah kaitannya dengan
interrogation ya, atau kalimat pertanyaan. Contohnya, où est l'appartement? Di mana apartemennya? Ditandai dengan où ya, dan juga verba yang sudah dikonjugasikan sesuai dengan kata benda yang akan ditanyakan. Karena l'appartement di sini adalah maskulam tunggal, maka bisa kita anggap bahwa l'appartement ini adalah il ya, dia laki-laki. Maka konjugasi dari verba être-nya adalah est. Yang kedua, il y a une fenêtre dans la salle de bain. Apakah ada jendela di kamar mandi? Nah, ya, selain u juga ada il ya untuk menanyakan sesuatu, ketersediaan sesuatu ya. Voilà. C'est la fin de la séance aujourd'hui. Vous pouvez pratiquer comment je lis le texte. Silahkan dipraktekkan kembali teks yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian relisez la matière grammaticale, surtout sur le pronom tonique, l'interrogation avec ou, kemudian préposition de lieu. Silahkan dibaca kembali dan dipahami. Et ensuite, je vais vous donner le quiz en utilisant Quizizz. Tetapi akan saya bagikan di Elena seperti biasa. Voilà. Bon, la semaine prochaine.